A'udzu billahi samil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin wa ala alihi washabihi wa man tabi'u wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah hikmataka wansur 'alaina min ghadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya rahman rahimin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Hari ini dah kita masuk 18 Syawal 41 Hijriah. Ya. Bersamaan hari ini iaitu 10 Jun 2020. Dan dinyatakan semalam yang telah lalu ya, daripada pihak kerajaan membenarkan kelonggaran untuk kita balik kampung. Ni. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang telah dibukakan kepada kita, tetapi kita kena waspada. Ya. Selama PKP, ya, daripada PKP, PKPD, PKPB, sekarang masuk PKPP. Ni. Aja kita berjalan dibenarkan untuk kita. Jadi nasihat saya lah sama-sama berkongsian. Saya tak balik kampung. Ya. Hari ini betul-betul selesai menunaikan solat fardu subuh. Di Masjid Usama bin Zaid, saya mengimamkan solat subuh. Jamaah semakin ramai, alhamdulillah. Ikut peraturan. Sebelum masuk kena tengok suhu, cek suhu dulu. Kemudian ambillah untuk basuh tangan dengan ya. Jadi ikut peraturan yang telah dikongsikan. Jarak di antara jamaah itu ikut yang disukat. Ya, jadi masing-masing bawa apa? Bawa sajadah. Masing-masing bawa sajadah lah. Jadi masuk tu. Jadi letakkan tanda-tanda tu, dia letak sajadah. Alhamdulillah. Sangat berbeza tuan-tuan muslimin. Kalau dalam bulan-bulan lain kita berwirid pun diorang habis salam macam masa cak libut. Cak libut banyak kan. Tapi hari ini alhamdulillah, ya, tengok kita kena berwirid. Wirid itu penting, ya. Dalam sembahyang ni kena berwirid. Amalan yang penting kita. Sebab tu buanglah masa sedikit untuk berwirid. Istighfar 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimin. Ya, istighfar biasa. Ya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali pada waktu subuh dan waktu maghrib. Tu. Ya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ini semua ada hadis-hadis yang menyuruh kita, ya. Baik. Jadi hari ini perkongsian kita. Ada sudah beri, ya. Dah diberikan hari ini keistimewaan. Jadi tazkirah yang sedikit, ya. Nikmat Allah SWT yang perlunya adanya sifat syukur atas limpahan rahmat nikmat Allah Ta'ala yang bercurah atau bercurah-curah terhadap rahmatnya. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, nescaya aku akan tambah nikmatku bagimu. Dan jika kamu kufur dengan nikmatku, tidak bersyukur dengan nikmatku, nescaya aku hilangkan nikmat daripada kamu, kerana sesungguhnya siksaanku sangatlah menyakitkan. Jadi ini penting. Dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syukur nikmat. Ya, sanadnya daripada Al-Imam Bukhari. Apa dia? At-ta'imus syakiru bimanzilati as-sha'imis sabiri. Pahala bagi orang makan bersyukur menyamai pahala bagi orang yang berpuasa yang sabar. Ni. Imam At-Tirmizi juga menyatakan dalam riwayat ini. Syukur ini penting. Kita hari ini
demi sikit dengan kesabaran kita duduk di rumah, menjana keimanan kita, ya, dengan keluarga kita, betul-betul banyak ada hikmah. Betul tuan-tuan. Kita kalau tidak sibuk, ya, hari-hari sibuk, kerja, balik kerja dengan kita. Kalau lelaki biasalah, balik tu bukan balik terus rumah, mengeteh dulu lah, apa dulu. Hari-hari balik rumah senja dah. Tengok anak pun Allah dah layu dah, letih. Jadi sekarang bila diadakan PKP, kemudian ada pula macam peringkat yang sama, ya, zon-zon merah, PKPD, tu berlaku ni semua. Kemudian ada kebenaran baginya, iaitu bersyarat PKPB, sekarang PKPP. Inilah yang kita kena syukur. Allah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Washkuru li wa la takfurun. Bersyukurlah padaku dan janganlah kamu kufur. Hadis Rasulullah SAW beruntung tentang keistimewaan orang-orang yang ingat kepada baginda Rasulullah SAW, selalu bersyukur, selalu berselawat. Apa dia? Yunadi yaumal qiyamati liyakumil hammaduna fayakumu zumratun fayunsabu lahum liwa'un fayadkhulunal jannata qila wa manil hammadun qala alladzina yashkuruna Allah ala kulli hal. Rawah Abu Naim. Apa dia? Orang yang memuji Allah Ta'ala, Hammadun, selalu muji. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, kita sampai mana pun, kalau sampai rumah, Alhamdulillah. Makan, mulakan dengan ingat pada Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya tak? Tu. Apa yang baca kita? Berkatilah rezeki yang kita perolehi. Bukan sebab rezeki yang kita perolehi daripada yang haram menyebabkan kita masuk dalam neraka jahanam. Walauzubillah. Cari rezeki yang murah, menjaga apa semua. Ada, Allah bagi semuanya. Al-haramun bayyinun wal halalun bayyinun. Yang haram itu nyata. Yang halal pun nyata. Ni. Itulah kena jelas. Yang haram nyata, yang halal pun nyata. Yang haram seperti benda judi, terang. Judi macam-macam. Beli nombor ekor, ya, kongsi, judi perlawanan dengan letak apa dia? Letak pertaruhan. Bola misalnya, ya. Aku taruh RM100. Siapa menang? Ini namanya judi. Benda-benda judi yang tidak memberi manfaat. Yang untung merugikan orang lain. Untung kita dapat masa itu, orang lain rugi. Duit dia. Itu yang namanya rugi. Sebab itu benda-benda yang menyebabkan orang lain rugi, yang kita untung. Kecuali kita letakkan duit kita kepada bank. Ada saham bank, apa semua, ya. Bank Islam lah yang ada. Ada. Yang berunsur Islam. Sekarang bank banyak yang berunsur Islam. Bank muamalat, bank rakyat, ya, bank Islam, bank BSN, semua ada unsur-unsur Islam. Jadi kita ada saham-saham kita buat. Itu boleh. Jadi janganlah kita benda-benda yang salah. Kan Rasulullah kata yang haram itu nyata, yang halal pun nyata. Hanya kitalah mencari. Baik. Maka demikian, hamadun, sentiasa memuji Allah. Yakni yang sentiasa mengucap kalimah Alhamdulillah. Kalau kita dapat rezeki murah, Alhamdulillah. Ini PKPP ini, Alhamdulillah. Hanya saya berpesan. Ya, pesanan saya sebagaimana yang dipesan oleh doktor. Ya, apa dia? 3S. 3S.
Bukan sok sendiri. 3S. Jangan bersesak-sesak. Kalau tempat tu berlaku di mana? Ya, pasar raya ke di mana? Tengok sesak, tinggalkanlah. Di tempat lain. Sebab bahaya. Tambah-tambahlah usia macam saya, warga emas je tak? Tuan-tuan yang warga emas kena faham lah. Kita tak tahu benda ni tak nampak, benda ni tak nampak, benda ni tak nampak. Hanya kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa doa dalam surah Dukhan? Ingatilah, surah Dukhan ayat 12. Banyakkan baca, banyakkan baca, banyakkan baca. Apa dia? Rabbana kshif annal adaba inna mu'minun. Hapuskan, ya, lenyapkan azab kepada kami orang-orang yang beriman. Minta pada Allah. Minta pada Allah. Minta. Jangan minta dengan manusia. Manusia sama aja, semua hamba Allah. Akan balik pada Allah. Semuanya. Hebat macam mana pun, mati. Gagah macam mana, mati. Cukup masa time. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Hanya bantuan yang seperti yang diperlukan. Itu sebagai satu ikhtiariah. Kalau kita sakit, pergi je hospital, doktor. Semalam dia cek 3 bulan sekali. Itu ikhtiar. Jangan pula alah, kalau nak mati-matilah. Tak. Ahli sunnah wal jamaah bukan begitu. Rasulullah didik bukan begitu. Kita kena usaha. Pada itu kita makan ubat dan berdoa pada Allah. Ini yang penting. Baik. Hamadun. Maka mereka berdiri dalam satu perhimpunan mengucap kalimah hamadun. Maka mereka berdiri itu, lalu mereka diberikan satu puji-pujian, lalu mereka masuk ke dalam surga. Lalu orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang selalu memuji? Hamadun itu siapa? Sahabat bertanya dengan Rasulullah SAW, siapa dia Hamadun itu, orang yang selalu memuji? Rasulullah menjawab, sabdanya, apa dia? Itulah mereka yang bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala, ya, atas segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang diperhatikan terlalu banyak sekali. Contoh, satu, nikmat hidup di dunia pada alam maya ini. Hidup di dunia, di alam maya. Kita hidup dalam dunia sekarang ini, waktu kita berkembang dalam alam maya, iaitu internetnya, WhatsAppnya, mesejnya, telefonnya. Yang kedua, nikmat kesihatan. Yang boleh makan, boleh minum. Ada orang makan pun tak boleh, minum tak boleh, pakai hus. Allah Rabbi. Kita boleh makan lagi, walau sedikit. Semualah maknanya kita boleh lagi. Itu nikmat yang kedua. Yang ketiga yang nikmat, ada keturunan, ada zuriat. Itu nikmat. Ada orang tak dapat zuriat, kahwin lama, usaha pun tak dapat juga. Itu ujian Allah. Tapi Allah uji itu ada hikmah dia. Janganlah kita kena redha. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dari kalimat khasyya rabbah. Yang ketiga dia, nikmat ada keturunan, zuriat. Yang keempat, nikmat boleh tidur, boleh bangun. Ni. Bila tidur kita mulakan dengan mesti baca, ya. Kalau boleh kita baca surah Al-Mulk. Tak boleh baca 3 qul. Al-Hakumut Takatsur, kita baca ayat kursi sebelum tidur. Ini ada peraturan-peraturan kita dalam kehidupan kita. Ya, yang kelima. Yang keempat tadi, ya. Boleh bangun, boleh tidur, ya. Bila bangun dari tidur, cepat-cepat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihun nusyur. Ya, segala puji bagimu ya Allah yang telah mematikan dan menghidupkan balik. Yang kelima. Yang keempat, yang kelima, nikmat ada kerja. Kepandaian. Ada orang, ni sekarang banyak, berapa ribu yang kehilangan pekerjaan, diberhentikan, macam-macam. Saya tengok dalam TV, ada yang kena, ya, bukan dipecat dengan cara, dia hantar surat kepadanya, mula-mula suruh duduk di rumah, ya, rehat.
Mula-mula dia bagi kerja online, lepas tu rehat. Lama-lama dia bagi satu surat. Apa kata? Anda sudah tidak diperlukan lagi. Dia kena terima hakikat lah. Jadi kita berdoa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Sebab itu doa. Rabbana khshib 'annal 'adaba inna mu'minun. Hapuskan, hindarkan kami semua daripada azab pada orang-orang yang beriman, percaya pada Allah. InsyaAllah, ya. Yang keenam, nikmat ada jiran yang baik. Kita kadang berjiran kalau di taman, Allah, ada jiran yang baik. Alhamdulillah, kita dapat jiran baik. Ini kadang-kadang jiran minta maaf lah. Dia tak faham jiran. Bela kucing. Jiran kadang-kadang kita bela kucing boleh kalau jaga betul-betul. Kucing binatang, hayawan. Dia perlu makan. Bila dah makan, dia buang air besar, air kecil. Macam kita juga manusia. Tapi bagaimana? Ada caranya. Ya, pembersihannya mana? Ini salah satu pada iman. An-nazafatu minal iman. Ya, kebersihan itu setengah pada iman. Tapi kalau menyakitkan hati jiran umpamanya lah, tu kucing ataupun parking. Kita kena kadang-kadang benda ini boleh menyebabkan jiran kita marah. Ya, kalau duduk taman kita parking, hak kita 2, 3. Ini kereta sampai 5. Ya, anak balik cucu suruh duduk rumah ni, Allah. Semua ada kereta. Jadi kenalah, ya, beringat. Kenalah kerjasama. Hak kita bentuk 3 kereta atau 2 kereta. Yang lain tu letak di luar. Ini jiran. Kadang sakit hati jiran. Tekilan saja hati jiran. Haram bagi masuk dalam surga Allah. Allahu Rabbi. Ya, ini nikmat. Kerabat yang baik. Taulan. Sahabat baik, kerabat baik. Sila hubung. Sahabat kita selalu message, apa khabar? Sekarang ni online banyak ya. Message boleh cantum ya. Ada 4 orang boleh bercakap, ya tak? Lalu 4 orang. Sebab saya selalu, ya, ada 4 orang adik-beradik kita. Abang kita Along, Angah, ya tak? Anda, kita telefon. Terus pasang-pasang. Ada 4 orang, kita boleh bercakap, apa khabar semua. Tak payah satu-satu. Ini alam maya. Istimewa, tuan-tuan. Banyak kelebihan. Itu juga nikmat. Nikmat. Ramainya kerabat dan taulan. Yang ketujuhnya, nikmat dapat menunaikan amal ibadah yang istiqamah. Ini penting. Amal ibadah. Kita boleh. Kalau kita istiqamah, kita boleh bangun 1/4 daripada malam. 1/3 daripada malam. Kita boleh solat awabin ma'al istigharah. Ya. Solat taubat dan menyerah diri pada Allah. Kita kena menyerah diri pada Allah. Atau solat taubat saja. Atau solat tahajud. Solat witir. Solat hajat. Ini benda-benda ni kena kita banyakkan kepada Allah. Allah yang cipta kita. Allah bagi nikmat kita. Takkanlah kita tak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting. Yang ketujuh, ya. Nikmat dapat menunaikan amal ibadah yang istiqamah. Pandangan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, hakikat syukur, ni. Hakikat syukur merangkumi 3 perkara. Pertama, ilmu. Dia syukur ada ilmu. Orang beramal mesti ada ilmu. Engkau mengetahui segala nikmat dan semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada yang lain. Syukur. Ya. Jika engkau lihat nikmat itu datang daripada yang lain, daripada Allah Ta'ala, maka ia semata-mata sebab sahaja yang zahirkan Allah, ya, yang menzahirkan Allah. Demikianlah engkau, ya, hadirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap kelakuanmu. Itu semua asbab je. Misalnya si Fulan tu ngantor kat kita, ya tak? Ngantor misalnya. Ini derma daripada. Itu asbab. Tetapi Allah yang memberi ilham. Ya, Allah memberi ilham. Banyak contoh lah, ya. Contoh.
Satu hari saya nak buat cincin. Ni buat cincin. Saya memang suka buat cincin. Bukan ni, bukan hobi, tapi ni cincin. Ada satu kedai sahabat saya, jamaah saya sini. Tak boleh sebut nama lah. Pergi kedai dia. Dia tunjuk ni. Ni cincin. Saya ada batu. Saya tunjuk. Saya ada batu di cincin. Kemudian bila dia sukat semua, saya memang nak bayar. Dia bagi deposit apa. Tiba-tiba dapat bagi tahu tuan kedai tu, dia telefon, ini betul-betul ada hadiah untuk ustaz. Alhamdulillah. Itu Allah yang bagi, ya, membagi ilham untuk dia supaya menghadiahkan untuk saya. Itu semua sebab daripada Allah SWT memberikan rezeki. Hanya saya mendoakan mudah-mudahan diberi kesihatan, keafiatan, murah rezeki yang berkekalan. Sebab orang yang murah hati. Baik. Keduanya, keadaan hal. Engkau terima dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala dan engkau suka kepada yang memberi nikmat itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Engkau membesarkannya, ta'zim, serta engkau merendahkan diri. Kerana bila dapat nikmat bukan jadi sombong. Bila dapat nikmat, dia makin merendah diri. Seperti resamnya padi. Makin berisi, makin tunduk. Jangan resam lalang. Dia makin digemuk, makin tegak. Itu lalang. Ya. Ini resamnya padi. Yang ketiga, amal. Engkau perlakukan segala nikmat itu kerana Allah pada segala yang suka, yang disukai oleh Allah. Kerana segala anggotamu itu hindarkan melakukan kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Seperti melakukan ma'ruf, meninggalkan mungkar. Contoh, nikmat mata untuk membaca Al-Quran, dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Melihat perkara yang bermanfaat pada diri keluarga, pada jiran, tetangga, pada sahabat. Kedua, telinga yang Allah berikan diperlakukan mendengar perkara-perkara yang berkebajikan. Dengar dakwah, ya. Dalam YouTube saya lah tengok dah dakwah. Ya. Mendengar orang membaca Quran. Ini telinga. Jangan dengar orang yang umpat. Ya. Jangan. Sebab itulah kita kena Allahumma manfa'ani fi badani. Allah manfa'ani fi apa dah? Fi sam'i. Allah manfa'ani fi basari. Manfaatkanlah ya Allah, manfaatkanlah seluruh badanku ini. Manfaatkanlah ya Allah telingaku, pendengaranku, manfaatkanlah segala penglihatanku. Minta pada Allah Taala, ya. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Inilah ya untuk ketenangan hati. Jadilah perkongsian ya, nikmat-nikmat Allah. Kemudian tangan untuk melakukan kebajikan, bekerja, membuat kerja yang baik, memberi sedekah, menolong orang. Ini tangan. Contoh-contoh. Mulut, bercakap perkara-perkara yang benar, tak sia-sia, bukan temberang. Ya, kaki, berjalan ke tempat-tempat yang baik. Ya, apa ya? Masjid, surau, tempat dakwah, macam-macam lah. Tempat yang memberi untuk akan disoal, semua ni akan soal. Bukan senang. Cuba tuan-tuan baca surah Al-Hakumut Takasur, hayati tadaburnya. Oh ya Allah, Allah tanya, nikmat yang kita pakai ni Allah tanya, ya Allah, saya pun kadang-kadang takut benda ni. Kita ni kadang-kadang ya sombong dengan nikmat Allah. Allah Rabbi. Jadilah itulah perkongsian. Jadi sebagai satu kongsi yang akhir, siapa-siapa balik kampung, pesanan saya ya, iaitu jaga 3S yang dipesan oleh doktor. Bersesak-sesak, bersentuhan, bersosial. Ni. Ya, sekarang ni perjalanan highway tak dibuka. Surau pun tak dibuka. Bawalah ya tikar. Mana tempat ada tempat yang boleh kita sembahyang, sembahyanglah ganti-ganti ataupun berjemaah. Jamak, ya tak? Kalau jauh lebih daripada 2 marhalah.
Kemudian bawa bekal sendiri, masak, ya, pakat-pakat masak untuk sampai ke tempat lokasi kita pergi. Ya. Kalau saya tak perlu jauh lah, kalau saya balik, habis-habis ke Selangor, Perak, ya tak. Satu hari boleh pergi balik. Oh ni. Tapi kalau jauh, Pantai Timur tu jauh tau. Dengan jamnya, dengan apa. Ya, kalau kita balik misalnya ke Perlis, Kedah, tu jauh tu. Saya rasa jauh. Pulau Pinang jauh. Jadi kena. Tu nyebrang tu lain lah. Ini dalam semenanjung Malaysia. Jadi dalam perkongsian masak, bekal, kalau anak berapa orang, agak-agak berapa kita makan. Jadi cari lokasi, tempat yang boleh kita duduk, pasang tikar semua, duduk makan. Ya, lepas tu boleh sembahyang, boleh apa. Ambil wuduk senang, tapi nak mungkin tempat-tempat ibadah. Maksudnya ditutup untuk sementara. Ya, mudah-mudahan. Jadi dalam perkongsian itu, ya, 3 perkara mesti jaga. Mudah-mudahan ya, balik kampung, balik ya. Bergunting juga tu. Saya tak bergunting lagi. Tak payahlah dulu. Tapi kalau nak bergunting, guntinglah. Cari tempat yang betul-betul, lokasi itu, tempat gunting itu yang betul-betul menurut apa yang diatur oleh pihak Kementerian Kesihatan. Dipantau tempatnya macam mana. Minum di kedai pun kena jarak jauh-jauh. Semuanya kena waspada. Sebab kita berhati-hati. Ya, jadi itulah perkongsian kita. Sama-sama kita hadapi, mudah-mudahan. Saya pun mudah-mudahan. Yang baik daripada Allah, mana kekurang saya memohon maghfirah Allah. Jadi yang balik bercantum, balik kampung, ya, berbaik-baik jalan. Mungkin ada kelonggaran hari ini. Kalau kita nanti takut-takut bila balik sini, virus sudah makin banyak, mungkin jadi lagi balik. Takut jadi PKPD. Zon merah. Kalau zon hijau, alhamdulillah. Lokasi kita tengok lokasi itu. Kawasan tu kalau zon merah, belum lagi ada keizinan, tak payah pergilah. Ya tak? Tak payah pergilah. Nak balik pun kena. Sekarang pakai WhatsApp saya tengok. Boleh tengok wajah ni macam muka saya. Tengok saya selalu dah adik-beradik. Begitu je. Cakap. Dah syukur dah. Sampai dah pun. Hanya tak tengok tubuh badan dia. Tengok gambar jadilah. Ya tak? Jadilah perkongsian itu yang baik pada Allah, mana kekurangan saya mohon maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Aku liqouli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.